Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa sallallahu wa sallama 'alal qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung lagi dalam pengajian kita untuk kita nak mengaji akan hadis Nabi SAW, yang mana pada minggu ini insya-Allah adalah minggu yang ketiga, perjumpaan yang ketiga, yang mana kali yang pertama kita dah kecek mengenai dengan apakah kepentingan untuk kita ngaji akan hadis Nabi SAW. Dan juga pada minggu yang telah lepas kita telah royak dan juga tahu bersama kata apakah kelebihan orang yang mengaji, orang yang dia mengapa dan juga mensebarkan akan hadis Nabi SAW. Manakala pada minggu ini insya-Allah kita akan nak masuk satu tajuk yang baru, dan juga saya rasanya kena minta maaf kerana tak ada nak cari ketah gapo. Kerana sibuk dengan peksa hari ni dan juga baru klik sapa daripada Nara ni. Mari daripada baca, bagi puluk sikit. Maka alhamdulillah kita akan kecek tajuk mengenai dengan orang panggil kata sejarah Nabi sejarah hadis Nabi SAW. Mulai daripada mana, dan juga kita rasanya mula zahir ataupun lahir adanya hadis Nabi SAW, makna kata masa yang Nabi ada. Tetapi yang kita kecek pada hari ini insya-Allah kita akan terus sehingga semasa Nabi ni, adakah sahabat yang dengar daripada Nabi SAW, mereka dengar sahaja, ataupun ada ke tak sahabat yang mereka catat tulis tanah akan hadis yang mereka dengar daripada Nabi SAW, sehingga pergi kepada golongan orang yang selepas daripada Nabi mati tidak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia jumpa dan juga ambil ilmu, ambil hadis daripada sahabat sebagai anak murid daripada Nabi, sehingga seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang ni, bala mana juhud kesungguhan ulama hadis yang mereka fikir kata kena pelihara akan hadis Nabi SAW, kena jaga, sehingga sampai kepada kita sekarang ni yang kita dapat nak dengar hadis Nabi, yang kita boleh nak baca akan hadis Nabi, dan juga kita boleh nak berbeza mana kitab yang ulama telah himpunkan hadis yang sahih yang boleh guna sahaja, dan juga bagaimana kita nak tahu akan cara-cara jalan-jalan yang kita boleh nak ketahui bahawa mana hadis yang tidak boleh guna, dan juga hadis mana yang palsu daripada Nabi SAW. Hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, hadis Nabi SAW, apabila kita mengaji hadis Nabi ini, dia ada dua bahagian yang kita akan mengaji. Dua bahagian daripada ilmu hadis yang kita akan ngaji, iaitu bahagian yang pertama kita panggil kata orang yang rawi ataupun penrawi, orang yang riwayat akan hadis Nabi SAW, rainan hadis Nabi. Dan juga bahagian yang dua, isi yang mereka riwayat daripada Nabi SAW. Kerana ulama hadis dulu
tokoh ulama dalam ilmu hadis yang namanya Ali Al-Madini, yang dia mati pada tahun 232 Hijrah. Dia kata ma'rifatu fiqhil hadis nisful ilmi wa ma'rifatu rijalil hadis nisful ilmi. Kita faham ataupun kita tahu akan isi kandungan hadis Nabi SAW yang Nabi royak kepada kita itu adalah setengah ataupun separuh daripada ilmu. Dan juga kita kenal akan rijal ataupun orang yang dia riwayat hadis ni. Kepada kita, kita tahu, kita kenal fok dia, kata orang yang riwayat hadis ni siapa dia, nama gapo dia, bagaimana ulama telah bui percaya orang panggil takwamna cerita dia, sikah dia belah mana, kata boleh dipercayai ataupun tidak, kita kenal akan dia, itu adalah nisful ilmi juga. Kerana apa kita dah royak pada minggu dulu, kata ilmu di dalam agama Islam ni dia mari daripada dua gedung saja, dua tempat saja, iaitu daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Dan juga bezanya umat kita, umat Islam dengan umat dulu tu, iaitu Allah Ta'ala mengadakan pada umat kita ini akan satu benda yang namanya al-isnad, sanad hadis Nabi SAW. Sanad iaitu orang yang riwayat hadis, dia ambil daripada tok guru seorang ni, tok guru dia ambil daripada tok guru dia, ambil daripada tok guru dia, sehingga ambil daripada sahabat, dan juga sahabat ambil daripada tok guru dia, iaitu Nabi SAW. Itu dipanggilkan kata sanad. Habis itu dalam agama Islam, ajaran yang mari daripada Al-Quran dan juga ajaran Nabi yang mari daripada hadis itu tidak boleh nak campur, ataupun umat Islam sampai kepada zaman kita sekarang ni boleh beza. Hak mana mari daripada Quran yang ada dalam Quran, dan juga hak mana mari daripada Nabi boleh beza, mana perkataan Allah dan juga mana perkataan Nabi SAW. Dengan apa? Dengan sanad. Semua hadis yang kita boleh nak percaya ataupun boleh nak amal dan juga boleh nak pegang kata dia adalah perkataan ataupun benar yang riwayat daripada Nabi SAW, kena ada bukti yang boleh ditengok kata dia benar daripada Nabi, iaitu dinamakan sanad, al-isnad. Itu perbezaan umat kita Islam dengan umat Nabi dulu. Kerana umat Nabi dulu apabila kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada Taurah, sama ada Zabur yang menurunkan kepada Nabi Allah Ta'ala dulu juga, dan juga Nabi-Nabi mereka mengajar kepada umat dia, sehingga umat dia sama ada yang alim, sama ada yang biasa, orang kampung awam biasa, tidak boleh beza hak mana yang datangnya daripada kitab Taurat, Zabur mereka, dan juga hak mana yang mari daripada Nabi mereka. Perkataan Nabi dan juga perkataan Tuhan dalam kitab mereka tak boleh beza, kerana tidak ada cara ataupun bukti boleh nak beza di antara perkataan Allah dan juga perkataan Nabi SAW. Ini adalah salah satu mizah, kuamprasat, orang panggil satu benda yang Allah Ta'ala wi kepada umat Islam yang tak wi kepada umat dulu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala royak dalam Quran kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran az-zikra, salah satu nama daripada nama Al-Quran, dan juga kamilah orang yang pelihara akan Al-Quran ini. Ada daripada kalangan ulama yang banyak yang royak kata pelihara, kejagaan Allah Ta'ala terhadap wahyu Quran ini, masuk juga Allah Ta'ala akan jaga wahyu hadis Nabi SAW. Habis itu hari ini, kalaulah orang yang dia nak dakwa kata hadis ni daripada Nabi, dia kena beri bukti, kata mana bukti dalil yang kamu royak kata ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Seperti mana cerita yang kita dah royak pada minggu dulu, yang mana Muhammad bin Ismail dia dengar daripada seorang yang kata kelebihan baca Quran 114 surah tu ambil daripada dia, dia gitu sosok guna masa 2 bulan, sehingga akhir sekali dapat jumpa dengan orang yang reka, yang dusta hadis ni, buat hadis ni diri, dan juga dakwa kata ini adalah daripada Nabi SAW. Walaupun niat dia adalah niat yang baik, tetapi dengan cara yang salah,
cara yang Nabi SAW tak suka, cara yang Nabi SAW telah beritahu kepada kita, sesiapa pun yang dusta ke atas Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW atas sesiapa yang mereka dusta ke atas aku dengan sengaja, dia telah ambil tempat duduk dia di dalam api neraka. Dan juga banyak-banyak hadis lagi yang Nabi yang Nabi riwayat mengenai dengan dusta terhadap Nabi, iaitu masuk belaka mana-mana cara dusta, bohong sama dengan sengaja, tak sengaja, niat molek ataupun niat jahat, itu dipanggilkan kata dusta ke atas Nabi SAW. Dengan sebab itu hadis Nabi SAW pasti dipeliharakan. Nama-nama Nabi pasti dijagakan oleh umat Islam. Kita tidak boleh nak jongwi orang mana pun dia boleh nak guna nama Nabi SAW dengan cara tak benar. Dan juga kita rasanya bukan orang zaman kita sekarang lah ni sahaja, tetapi zaman sahabat Nabi SAW sendiri pun mereka penuh usaha untuk nak jaga akan nama Nabi SAW. Dan juga tak reda bagi sahabat mana-mana pun yang nak sebut hadis mana daripada Nabi, mereka kena bawa bukti kata hadis ini dia dengar sungguh daripada Nabi, yang kita akan dengar selepas daripada ni. Dan juga sebenarnya Nabi SAW apabila dia dapat wahyu daripada Allah, dia ada majlis ilmi seperti kita ini dah. Setiap kali Nabi SAW masuk dalam masjid, Nabi semaya, Nabi jadi teriman, dan juga sahabat selepas daripada sudah semaya pakat gilikong Nabi SAW. Ini seperti biasa, adab biasa sahabat, iaitu mereka tahu kata Nabi SAW adalah Nabi yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tak akan masuk Islam, dia tak akan sanggup nak ikut Nabi, dakwah Nabi, melainkan dia telah beriman kata ini adalah Rasulullah sungguh yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka. Dengan sebab itu mereka tahu kata Nabi SAW dapat wahyu. Mereka tahu kata benar yang Nabi SAW sebat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu dia pakat giduk likung Nabi SAW nak dengar apa sahaja benda-benda baru yang Nabi SAW dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi mereka yang seperti biasa duduk dalam masjid. Orang panggil kata ahlus suffah seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tidak ada kerja, tidak ada keluarga semasa tu, tapi dia duduk di masjid, duduk nanti masa mana yang Nabi SAW masuk mari semaya, dan juga sudah semaya dia akan pergi nanti jengak di depan Nabi. Nak nanti kata Nabi SAW nak royak apa pada hari ini. Dan juga banyak-banyak hadis yang sahabat riwayat kata mereka duduk seperti biasa, adab biasa, duduk di tepi Nabi, duduk bersama dengan Nabi, tengok Nabi SAW buat apa, nanti dengar Nabi SAW nak royak apa kepada mereka. Seperti mana hadis yang riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia, cerita Jibril AS mari cari Nabi SAW. Kalau kita ingat hadis yang nombor 2 daripada kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi itu, Jibril mari cari Nabi. Dan juga orang yang cerita hadis ni iaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia cerita kata bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, suatu hari fak kami ni, nahnu fak kami semua ramai-ramai duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz tala alaina rajulun syadidu bayadus siyam. Duk dia fak kami duduk di depan Nabi, adab biasa fak kami duduk di tepi Nabi, tetekala itu seorang lelaki jalan mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis nak tunjuk kata seperti biasanya sahabat duduk bersama dengan Nabi. Kalaulah mereka orang mana, sahabat mana yang dia luar, yang dia tidak ada kerja, mereka akan bersama, akan bertepi dengan Nabi SAW, dan juga akan jumpa headkan gapo yang berlaku dengan Nabi, dan juga Nabi kata gapo mereka akan dengar, Nabi buat gapo mereka akan lihat, dan juga akan riwayat kepada orang lain pula.
Dengan sebab itu sahabat adalah anak murid kepada Nabi SAW yang tak ada ambil ilmu daripada Nabi dengan secara direct betul-betul. Dan juga mereka inilah yang pegang teguh ataupun pegang dengan satu amanah yang besar daripada Nabi SAW, seperti mana kita dah ayat pada minggu dulu. Amanah Nabi, kerja Nabi adalah tablighur risalah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Nabi mati, sahabat, orang yang ambil ilmu, orang yang dapat saka daripada Nabi, orang yang dapat saka daripada Nabi, iaitu sahabat, mereka akan ambil ilmu yang mereka telah talaki, ambil betul daripada Nabi ni, akan sebar ilmu itu. Tetapi sahabat belum dia nak sebar, dia beramal dengan ilmu apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Dan juga sahabat ni adalah orang yang sangat patuh sungguh dengan Nabi. Tak kira kata Nabi SAW buat apa, mereka akan buat turut. Tak kira kata mana-mana perbuatan mereka tengok kata Nabi tak buat, Nabi tinggal, mereka pun akan tinggal juga, tak buat juga. Bahkan kadang-kadang banyak benar perkara itu mereka buat ataupun mereka tak buat, mereka tak tahu kali kata sebab apa Nabi buat, dan juga tak tahu juga apakah sebab yang Nabi tak buat, Nabi tinggal. Tapi secara peratus dia turut nak ikut Nabi SAW. Kerana mereka dah tahu kata cara yang nak menunjuk kata mereka kasih kepada Allah, iaitu dengan ikutnya Nabi SAW. Kalaulah kasih, kalaulah beriman kepada Allah Ta'ala, kalaulah kasih kepada Allah Ta'ala, kena ikut Nabi. Dengan sebab itu mereka akan ikut Nabi sejakah-sejakah. Dan juga kadang-kadang tak tahu sebab apa mereka kena buat turut Nabi SAW, dan juga apa Nabi kena buat. Di antaranya contoh yang diceritakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia. Satu kali Nabi SAW pakai cicing yang buat daripada emas. Ittakhadha Rasulullah SAW khataman min zahab, pakai cicing yang buat daripada emas. Dan juga selepas daripada Nabi pakai cicing, Nabi hidup bersama dengan sahabat. Sahabat Fatih tengok kata hari ini Nabi pakai cicing daripada emas. Yang mana belum daripada ni Nabi tak biasa pakai cicing, sahabat dia Fatih juga. Kerana sahabat ramai, ada yang Fatih, ada yang tak Fatih. Tapi orang yang Fatih dia tahu kata mari Nabi tak pakai, tapi hari ini Nabi pakai cicing emas. Maka dia pun pakai selepas daripada nak tahu dan juga nampak Nabi pakai cicing emas ni, pakai kelik ke cari cicing emas untuk nak pakai serupa dengan Nabi SAW. Sehingga seterusnya boleh jadi selepas daripada tu wahyu turun kepada Nabi SAW bahawa cicing ataupun benda yang pakai daripada emas ni bagi orang lelaki ni haram. Benda yang buat daripada emas, mari daripada emas ni haram bagi sekalian lelaki umat Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu Nabi pecat depan sahabat. Nabi pecat cicing itu depan sahabat, dan juga pegang tahu cicing itu di depan muka sahabat, dan juga katakan, aku tak akan inni lan albisahu abada, aku tak akan pakai cicing emas ini sampai bila-bila. Maka sahabat tak tahu lagi, kata Nabi pecat, Nabi tahu, dan juga Nabi royak pasal itu sebab apa? Sebab dia pun gaduh juga pecat cicing mereka, dan juga lepas tahu cicing mereka juga. Tu nak tunjuk kata mereka orang panggil kata fitrah yang cuci, yang sanggup nak turut taat sungguh kepada Nabi SAW, nak serupa Nabi. Kerana dia adalah pegang kata Nabi SAW adalah pemimpin, dan juga orang panggil kata orang yang jadi idol kepada dia sungguh. Nak tengok mereka yakin dah kata jalan yang mereka akan selamat dan juga berjaya sekali, iaitu ikut Nabi. Ikut. Dulu tu sahabat tak kira dak kata amalan ni ataupun perbuatan ni ataupun ibadat ni sunat ke wajib, tak kira. Mari belakang ya ulama usul fiqh ataupun ulama fiqh, mari duk bagi hukum tubik kepada 5, makruh, wajib, sunat, haram, dan juga harus, itu hukum belakang-belakang. Tapi sahabat dia tengok mana-mana perbuatan yang Nabi buat, mereka buat, tak kira wajib sunat. Kira kata Nabi SAW buat, mereka akan buat ikut.
Dan juga cerita seterusnya di antara nak tunjuk kata mereka kasih benar, nak ikut, nak usupa dengan Nabi SAW, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, dia cerita hadis ni bahawa satu kali kami ni maya bersama dengan Nabi. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, Nabi semaya bersama dengan sahabat, Nabi jadi imam. Dan juga mula imaya kali itu tu Nabi pakai kasut. Nabi pakai kasut ataupun pakai selipar seperti zaman kita sekarang ni. Itu nak yang kata minggu dulu kata sunnah yang telah dilupa dan juga telah ditinggalkan oleh kita pada hari ini kadang-kadangnya, iaitu kita tak sengka kata sunnah itu boleh nak pakai selipar dan juga pakai kasut semaya. Kalau lah cuci lah. Nabi SAW biasa pakai kasut dan juga semaya jadi imam kepada sahabat. Duk semaya. Tetapi kalau duduk dalam semaya itu tu Nabi pecah kasut. Duduk semaya, duduk dalam hal keadaan semaya tu, pecah kasut dan juga ambil kasut tak belah kiri dia. Ambil kasut tak belah kiri dia. Sahabat yang mula ismaya tadi tu, mula semaya, masuk semaya bersama dengan Nabi, nampak Nabi pakai kasut, mereka pakai kasut juga. Dan juga apabila duduk setengah-setengah semaya Nabi pecah kasut, fak dia duduk semaya turut belakang Nabi, nampak Nabi pecah kasut atik. Dan juga letak di belah kiri dia atik, mereka atik. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, sehingga Nabi sudah semaya, Nabi tanya paling belakang, Nabi tengok fak dia pecah kasut atik weh, fak demo ni. Tanya kepada fak dia kata, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apakah sebab fak kamu boleh pecah kasut kamu ni? Pecah kasut apa? Tanya kepada sahabat, nak tahu kata sahabat pecah kasut apa? Tengok jawapan fak dia tu balas mana. Nak tunjuk kata mereka sangat suka, cita sangat nak turut Nabi ni. Dia yang kata ra'ainaka alqaika na'laika fa alqaina ni'alana. Aku tengokmu hai Nabi pecah kasut tadi, fak kami pun pecah kasut atik. Tadi mula semaya nampak mula semaya pakai kasut, fak kami pakai kasut turut atik. Dan juga tengah-tengah tu semaya fak aku nampak mu pecah kasut, fak kami pun pecah kasut atik. Nak ikutmu, nak turutmu. Nabi SAW royak selepas daripada tu kata, sesungguhnya atani Jibril. Tadi Jibril mari royak kepada aku kata, dalam kasutku 2 belah ni ada qadran, ada benda cemar sikit. Habis tu aku pecah. Kalau tak cemar, tak ada benda-benda cemar, nascaya aku tak pecah. Tapi pecah tadi sebab malaikat Jibril mari royak kepada aku kata, kasut aku ada benda-benda yang cemar. Tu yang kata sahabat mereka usaha nak ikut Nabi SAW sungguh. Iqtida, orang panggil al-iqtida, turut ikut sungguh akan gapo yang Nabi SAW buat. Habis itu saya tadi kata sahabat dia tak kira sungguh, kata sunat ke wajib. Tapi kita balik dengan sahabat hari ni. Sahabat dia kira kata sunat, benar sunat itu adalah sunnah. Kita ni kira sunat ada apa sawal apa. Tapi sahabat dia kira kata benar sunat adalah sunnah. Turut fak kami. Akan turut nak sumpah dekat sekali dengan Nabi SAW. Boleh ada tak sumpah dengan Nabi itu usaha. Dan juga seperti mana kita tadi kata adab biasa sahabat duduk dengan Nabi SAW, dan juga sahabat dia usaha sungguh nak dengar daripada Nabi, nak bersama dengan Nabi, dan juga nak dengar apa yang Nabi ajar, Nabi royak, nak dengar sungguh. Sehingga setiap orang sahabat itu supaya kita hari ni, ada kerja, ada anak isteri, ada tanggungjawab masing-masing. Bukan ada masa semua nak main ngaji. Hari ni minggu ni boleh main ngaji, minggu depan boleh dia sibuk musafir pergi sana pergi situ pergi sini. Sahabat bersama juga dengan kita. Kerana mereka pun manusia juga. Seperti Umar ibn Khattab, cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia bala mana. Umar ni dia asal orang Mekah. Hijrah bersama dengan Nabi SAW mari ke Madinah. Orang Mekah ni mereka sanggup nak tinggal tanah air mereka, tinggal habis harta mereka, rumah mereka, kadang-kadang tinggal anak isteri mereka. Kerana tak boleh duduk Mekah, kena hijrah pergi ke Madinah. Apabila sampai Madinah tidak ada apa sikit habuk.
Gi dengan hal keadaan tangan kosong, kena mula kerja, usaha, cari rezeki di sana. Seperti Umar bin Khattab, seperti Abdul Rahman bin Auf dan juga sahabat-sahabat yang lain lagi. Umar yang duduk di Madinah tu, kerja ada. Kerana ada nak bini, ada keluarga, kena bercara, kena kerja, kena cari rezeki. Apabila ada kerja, ada cari rezeki, ada tanggungjawab. Tidak ada masa dengan masanya penuh untuk nak pergi dengan Nabi seperti mana sahabat yang lain. Tapi Umar dia ni yang boleh kata rana-rana pun aku akan kena usaha boleh widah dengar apa yang sahabat lain dia dengar daripada Nabi, aku pun kena dia dengar juga. Habis tu cerita ini Umar dia kata kuntu ana wa jarul li, aku ni bersama dengan jiran aku orang tepi rumahku. Yang mana jiran aku orang tepi rumahku tu dia asal orang Madinah, orang Ansar. Aku ni duduk rumah tepi dia, aku dah kerja, dia pada kerja juga. Tapi kami dua orang pakat buat janji yang kata kita dua orang ni akan buat giliran dengan Nabi SAW. Hari ni aku pergi kerja, mau pergi dengan Nabi. Esok aku uti kerja, mau pergi kerja, aku pergi dengan Nabi. Tapi setiap hari klik mari dengan Nabi itu, setiap orang klik mari dengan Nabi akan royak tahu kepada seorang lagi. Kalaulah Umar pergi ngaji daripada Nabi bersama dengan Nabi hari ni, Umar klik mari kena royak kepada jiran dia kata hari ni gapo yang Umar dengar daripada Nabi SAW. Sama juga dengan jiran dia, kalau hari ni jiran dia dengan Nabi, klik mari kena royak kepada Umar selepas daripada klik mari kerja, kena royak apa dia dengar daripada Nabi SAW. Tu usaha Sayyidina Umar ibn Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk nak widah dengan hadis Nabi SAW. Dan juga kita kena ingat kata seperti kita tahu dah kata sahabat ada tanggungjawab, kita tak nafi, tak boleh nak nafi. Tidak boleh nak partisip kata bukan setiap orang sahabat itu dia dengar semua hadis daripada Nabi SAW. Umar bukan semua dia dengar hadis Nabi SAW. Ada masa mana yang dia tak ada dengar daripada Nabi. Ada masa mana yang dia tak ada dengar daripada Nabi. Ada hadis-hadis yang dia tak ada dengan Nabi. Dan juga bukan Umar saja, sahabat yang lain sama juga. Habis itu kalaulah kita tanya kata sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW sekali siapa? Sahabat yang hidup lama, hidup seumur, duduk dengan Nabi acak sekali. Semenjak Mekah lagi sehingga sampai kepada Madinah, sahabat yang dekat dengan Nabi sekali pia Abu Bakar. Selepas daripada Bakar, Umar khalifah ataupun isteri-isteri Nabi. Tapi kalaulah kita pergi tengok bilangan sahabat mana yang dia dengar Nabi banyak sekali dan juga riwayat hadis banyak sekali, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Kerana setiap orang sahabat ada tanggungjawab masing-masing. Tapi Abu Hurairah dan juga sahabat lain-lain, yang mana kalau kita tengok orang mula-mula yang mereka ngapa hadis Nabi ataupun riwayat daripada Nabi banyak sekali, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5,200 hadis lebih. Abu Hurairah dia ada sejak sama seperti kita yang tadi kata, dia cakap Nabi mari pergi dengan Nabi. Dan juga diriwayat kata Nabi pergi ziarah masuk dalam kampung Madinah, dia pun turut dia luar, dia ada kerja apa. Dan juga dia dengar habis apa yang Nabi SAW royak. Nabi pergi ziarah dia morning, Nabi royak kecek apa, dia ingat. Dia ngapa? Kerana daripada orang panggil kuapisik khasais Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada pada dia yang tidak ada pada orang lain, di antaranya dia tu ada kekuatan yang hebat. Dan juga kekuatan yang hebat ini pun Nabi SAW biasa doa kepada dia. Abu Hurairah ni ada ingatan yang kuat sehingga tak lupa apa yang dia ngapa daripada Nabi SAW. Dan juga Abu Hurairah adalah orang yang mulazamah, orang yang duduk bersama dengan Nabi. Dia adalah dan Nabi adalah sejid, dia ada dalam sejid. Nabi pergi ziarah sahabat mana dalam kampung, dia akan turut Nabi pergi. Sehingga Nabi pergi ziarah isteri dia mana-mana pun dia pergi. Tapi boleh hari dia tak masuk dalam rumah Nabi, tapi dia pergi. Untuk nak syahid, nak menyaksi setiap masa yang Nabi SAW ada pada mana tempat. Dan juga selain pada Abu Hurairah, boleh ada isteri dia lah yang duduk dengan Nabi SAW banyak sekali, 24 jam.
ataupun 12 jam, masa malam, masa mana yang duduk bersama dengan Nabi SAW banyak sekali, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun ribu-ribu hadis Nabi juga yang dia riwayat daripada suami dia, iaitu Nabi SAW. Dan juga kalau kita fikir kata orang yang duduk bersama dengan Nabi lagi, yang setiap masa, seperti khodai Nabi, orang yang khidmat kepada Nabi, kunrabcai Nabi SAW, seperti Anas bin Malik, ribu-ribu hadis juga yang dia riwayat daripada Nabi SAW. Tapi sahabat semua tahu belaka, kata hadis Nabi SAW yang mereka dengar daripada Nabi, lebih-lebih lagi semasa Nabi SAW mereka dengar, semasa Nabi hidup lagi ni, kalau dia tak ada dengar daripada Nabi, tapi dia pergi dengar daripada sahabat yang lain, kerana masa Nabi sebut tu dia tak ada depan Nabi, tapi dia tahu belakang semasa selepas daripada tu, dia tahu daripada sahabat yang lain, dia akan ditanya Nabi, kata benar ke tak benar ni ya Rasulullah mengoyak ataupun mensabda. Kerana Nabi ada hidup lagi, dia boleh cek selalu dah. Itu semasa sahabat ridwanullahi alaihim jami'an yang mereka usaha untuk nak pelihara akan hadis Nabi dengan secara betul-betul dia tanya Nabi selalu dah. Kalau dia tak ada dengar daripada Nabi, dia akan tanya Nabi, kata benar ni sungguh ke tak, sungguh ke tak, ataupun ada masalah ke apa, dia tanya Nabi, Nabi akan royak. Dan juga di antara sahabat yang mereka usaha nak pelihara akan hadis Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Amr bin As dengan secara tulis. Nah, yang kata catat hadis ataupun tanah tulisan hadis ini mulai adanya semasa Nabi SAW hidup lagi. Dalilnya iaitu Abdullah bin Amr bin As yang dia kata, satu kali aku dah tulis hadis Nabi yang semua itu aku dengar daripada Nabi. Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah uridu hifzah. Aku tulis belaka, tulis belaka apa yang aku dengar daripada Nabi untuk aku nak ngapa selepas daripada aku tulis. Sehingga Quraisy fanahatni Quraisy mari nampak aku tulis, tanya aku tulis apa? Aku aku tulis perkataan Muhammad Nabi aku. Quraisy kata, mung tulis perkataan Muhammad. Bahkan Muhammad ini adalah manusia biasa yang kecek semasa gembira, sejahtera, dan kecek semasa marah kepada orang lain. Tanya, manusia seperti kita, tak boleh beza mana perkataan yang Nabi kecek mengenai biasa dan juga mana yang Nabi kecek semasa marah kepada orang lain. Manusia seperti kita ni, ya. Abdullah selalu dah bangun katut buku dia, dia cari Nabi. Nabi dia kata, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minni illa al-haq. Tidak keluar daripada mulut aku apa saja melainkan benar itu adalah benar yang benar. Itu tunjuk kata boleh tulis. Walaupun ada hadis di sana yang riwayat juga kata Nabi SAW biasa lari tak serius sahabat tulis hadis. Seperti mana kita dah ayat dah belum daripada ning hadis yang sahih juga di dalam kitab Sahih Al-Muslim, Sahih Muslim yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW sabda, la taktubu anni wa man yaktubu anni ghaira al-Quran falyamhah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan kamu ni tulis apa daripada aku, dan juga sesiapa yang tulis apa sahaja daripada aku selain daripada Quran, maka haraplah dia gabuh tu baik. Nah, tetapi di sana pun ada hadis, banyak hadis, seperti hadis Amr bin Aus tadi, Abdullah bin Amr tadi, Nabi tunjuk kata Nabi ni izin dia tulis. Dan juga hadis lain lagi, seperti hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari juga, yang mana Nabi SAW dan juga bersama sahabat pergi buka Mekah pada tahun yang ke-8. Buka Mekah tahun yang ke-8, Nabi boleh orang main kata buka Mekah, boleh ambil Mekah dengan secara selamat, tak lawan, tak serai dengan orang musyrikin Mekah. Nabi berkhutbah di depan sahabat. Setelah Nabi SAW berkhutbah, seorang lelaki yang mari bersama dengan tentera Islam daripada Yemen, daripada Yaman, namanya Abu Syah. Dia pun ingat teku ke, tak ada nak tanya semua yang Nabi berkhutbah. Selepas daripada Nabi SAW khutbah sudah, dia ayat kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tak nak tolong tanya apa yang kamu kata tadi dalam khutbah kamu itu?
Nabi SAW tidak tulis sendiri, tapi suruh sahabat lain kata, uktubu li Abi Syah, haraplah kamu tolong tandawi kepada Abi Syah. Hadis ni riwayat Bukhari dan juga adalah hadis yang sahih yang menunjuk kata semasa Nabi SAW sendiri pun izin untuk sahabat tanah hadis selain daripada Quran. Boleh tanah hadis. Nah, boleh tanah hadis selain daripada Quran. Maka kalaulah kita tengok ada hadis yang katakan larang Nabi tak sewi tulis hadis Nabi, dan juga ada hadis yang menunjukkan kata Nabi SAW izin untuk sahabat tulis hadis. Ulama dia mari bincang kata dua dalil ni pelaga, seolah-olah kata pelaga tengok secara zahir tu. Hak ni larang, hak ni izin, balas mana dia? Setengah pendapat ulama dia kata Nabi SAW larang ni semasa awal-awal. Semasa awal-awal, masa turun Quran baru-baru. Dan juga masa yang Nabi SAW seperti hadis Abi Syah ni yang berlaku hikam itu pada tahun yang ke-8, belum Nabi nak mati 2 tahun lebih. Mana kata akhir hayat Nabi SAW dah. Maka ulama ada pendapat yang kata kalau gitu kita kena panggil hadis yang paling belakang sekali. Hadis awal tunjuk kata mansuh, makna kata orang panggil kata orang panggil kata tidak diguna ilgha. Mansuh ni mana kata mokak tak boleh guna dia, guna hadis yang mari belakang sekali yang Nabi SAW izin kepada sahabat untuk tulis. Kerana boleh hadis satu masa awal-awal Nabi larang, dan juga apabila akhir sekali boleh jadi Allah Ta'ala turun wahyu kata izin boleh buat. Dan juga apabila situ tu dia pelaga sehingga kita boleh nak buat dengan secara nasakh. Orang panggil kata mapuh yang pertama itu dan juga guna hukum yang kedua ini, itu panggil kata nasakh di dalam usulul fiqh, madhab usulul fiqh. Tetapi ulama yang kata sebenarnya pendapat ini tak benar lagi, tak betul lagi. Kerana ulama diawi pendapat bahawa sebenarnya dengan sebab ataupun sebab yang Nabi SAW larang tak sewi sahabat tulis hadis itu, sebab apa? Di antaranya ulama yang kata larangnya adalah masa awal-awal saja. Kerana masa awal-awal ini adalah masa yang Quran turun mari banyak. Dan juga bime sahabat tak boleh nak berbeza hak mana ayat Quran dan juga hak mana hadis Nabi SAW. Kerana kita kena ingat kata masa yang Nabi hidup itu Quran tidak ada lagi sebuah yang kita dah pergi pada hari ini. Quran hari itu duduk mana? Duduk tulis kata-kata. Tulis kata-kata di situ, di dalam taman, di pohon taman, di situ, di sini, macam-macam tulis tempat. Semasa Uthman itu ataupun masa Umar ibn Khattab mulai himpun, dan juga secara rasmi tangkan sungguh semasa Uthman ibn Affan. Dengan sebab itu semasa Nabi itu sahabat dia tulis habis Quran pun tulis. Dia dengar apa yang Nabi ngajar Quran apabila turun wahyu daripada Nabi, dia tulis, dia ngaji pada Nabi. Dan juga hadis itu yang bukan daripada Quran pun dia tulis juga daripada Nabi. Nabi bimbing awal-awal itu sahabat tak boleh nak berbeza hak mana ayat Quran, hak mana hadis Nabi SAW. Dengan sebab itu Nabi larang. Yang kedua, ulama yang kata Nabi larang tu larang kepada orang yang ada ingatan yang tak kuat. Dan juga izin, orang panggil kata Nabi larang tulis bagi orang yang ingatan kuat, tapi Nabi izin tulis bagi orang sahabat mana-mana yang ingatan dia kurang. Kalaulah kita tengok Abdullah bin Amr bin As tadi tu, dia adalah orang yang tulis hadis. Apa dia ataupun Nabi SAW izin kepada dia tulis hadis. Satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ngapal hadis Nabi SAW banyak sekali, 5,000 hadis. Beza di antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah dia tulis kuat. Abdullah bin Amr dia ingat kurang, habis itu dia pilih tulis dan juga kong-kong ngapal belakang. Bime takut mula ngapa selalu dah, tak ada ngapa habis, lupa dulu. Tapi Abu Hurairah dia mula ngapa selalu dengan sebab ingat dia kuat. Dengan sebab itu Abu Hurairah dia biasa kata tidak ada sahabat mana yang hadis dia tulis hadis banyak daripada Nabi,
Dia yang ambil hadis Nabi banyak daripada Nabi melainkan Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah yang kata tidak ada sahabat yang banyak dia hadis riwayat daripada Nabi seperti aku melainkan Abdullah bin Amr bin As, tetapi fa innahu yaktub wa ana la aktub, tetapi dia tanya belaka yang dia dengar daripada Nabi tapi aku tak tanya kerana aku ingat. Itu perbezaan. Sama juga dengan Abu Syah tadi. Abu Syah daripada Yaman, daripada Yemen tadi tu, semasa Fatah Mekah, buka Mekah, dia dengar khutbah Nabi. Buat apa dia suruh Nabi tulis? Sehingga Nabi suruh sahabat lain mari tulis. Kerana ingatan dia kurang. Dia tak ada nak hafal semua khutbah Nabi seperti dengan sahabat lain-lain. Dengan sebab itu dia bimbang, kata dia lupa akan khutbah ini. Dia pilih suruh Nabi tanya khutbah itu kepada dia, sehingga akhir sekali Nabi SAW suruh sahabat lain tanya hadis. Itu semasa Nabi SAW. Ya, semasa Nabi SAW sahabat ni dengar Nabi dia sendiri ataupun dengar daripada sahabat yang lain, dan juga gicek sekali lagi dengan Nabi, kata sungguh kedak Nabi. Ataupun dia tak biasa dengar daripada Nabi, dia tak biasa dengar daripada sahabat lain, tapi duk nanti beberapa masalah yang dia diri tak wani nak tanya daripada Nabi. Dia sendiri sahabat ni dia tak wani tanya kepada Nabi, bimbang termasuk dalam golongan yang orang tanya banyak, tanya benda yang tak patut tanya. Kerana Nabi biasanya kata fa innama ahlaka, sesungguhnya umat dulu telah binasa bi kathrati soalihim, dengan sebab mereka tanya benda banyak lajak dengan benda yang tak patut tanya kepada Rasul mereka. Hal ni bahaya juga. Bahawa dia nak macam mana? Apabila nak tahu masalah tak wani nak tanya kepada Nabi, dia nanti Arab Badawi, Arab darat-darat duduk daripada pasir tu, mari masuk cari Nabi. Kerana Arab Badawi ni dia tak ada adab mana. Dia mono-mono orang panggil. Masuk mari dari masjid Nabi, tanya Nabi dengan masalah. Kadang-kadang masalah yang tak patut tanya, dia tanya. Tapi Nabi tak marah dengan dia. Kerana Nabi kenal dia. Dia tak sama dengan sahabat yang duduk dalam Madinah ni, orang yang maju dah. Kalau mari tanya benda yang tak patut tanya ni, Nabi boleh hari Nabi marah, dan juga bahaya akan timpa binasa daripada Allah Ta'ala. Habis tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu biasa sebut, kata aku sangat harap, kata minta Arab Badawi ni mari tanya soalan ni kepada Nabi, aku boleh khawatir. Apabila Arab Badawi mari tanya kepada Nabi soalan pelik-pelik, soalan yang tak patut tanya, Nabi tak marah. Apabila Nabi tak marah, Nabi jawab. Dan juga apabila Nabi jawab tu, sahabat yang duduk tepi akan dapat istifadah, ambil faedah dan juga hafal juga. Tu Nabi kata cara-cara mereka nak ambil hadis daripada Nabi, lebih-lebih lagi semasa Nabi SAW ada hidup lagi. Itu kesimpulannya, tanah ataupun catat bantuk hadis itu ada semenjak Nabi SAW hidup lagi. Habis itu sahabat Nabi seperti Abdullah bin Amru tadi tanah, ada sebuah kitab khas bagi dia yang tanah hipung hadis Nabi. Dan juga Abu Bakar Siddiq tanah juga hadis yang dia dengar daripada Nabi. Dan juga orang panggil Ali bin Abi Talib, dan juga sahabat-sahabat yang lain, mereka ada orang panggil kata kitab dia khas dia untuk nak tanya akan hadis Nabi SAW. Sehingga selepas daripada tu Nabi SAW wafat, Nabi mati. Apabila Nabi mati SAW, sahabat dia pergi tanggungjawab kena sebar akan hadis apa yang mereka ambil daripada Nabi SAW, kena sebar. Kena sebar. Tapi metod ataupun cara sahabat yang mereka sangat pelihara akan hadis Nabi, nak jaga akan hadis Nabi, tak sewi ada mana-mana hadis Nabi yang masuk mari dan juga dakwa kata daripada Nabi. Bahkan sebenarnya bukan daripada Nabi. Sahabat dia jaga bukan hanya semasa Nabi hidup saja, tetapi selepas daripada Nabi mati pun dia usaha, kalaulah dia dengar hadis daripada mana, dia akan cek dulu kata hadis itu tu adakah sungguh benar sahabat tu dengar daripada Nabi SAW. Kerana kita tahu ya pada minggu dulu kata Allah Ta'ala ajar orang panggil kata canjaban yang Allah Ta'ala hantar kepada kita, ajar kepada kita, apabila datang satu berita kita kena cek dulu kata benar tak benar. Lebih-lebih lagi datangnya daripada nama yang dinamakan Nabi SAW.
Habis itu semasa lepas daripada Nabi mati, sahabat dia ni pakat becek setengah orang hidup di negeri lain, musafir ke negeri lain, pergi situ ke sini. Dan juga sahabat yang berada di Madinah Al-Munawwarah, apabila mereka dengar apa sahaja hadis-hadis mana yang mereka tak biasa dengar, mereka akan cek dulu, belum nak percaya, belum nak sebar ataupun belum nak amal. Seperti mana hikam yang telah berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq selepas daripada Nabi mati, Abu Bakar nak jadi khalifah. Seorang nenek mari cari Abu Bakar dan juga royak kata dia ni dapat wapa daripada saka si mati. Nak tanya kata dia sebagai nenek kepada si mati ni. Si mati yang mati ni dia sebagai nenek, dia boleh wapa bahagia daripada si mati tadi. Abu Bakar jawab kata, aku tak biasa jumpa mana-mana ayat yang Allah Ta'ala sebut mengenai dengan nenek yang dapat saka. Dalam ayat Quran, dalam surah An-Nisa, ayat muka yang kedua yang telah kecek mengenai saka, tak ada sebut nenek. Dan juga aku tak biasa dengar daripada Nabi SAW sebut mengenai denganmu, kata mu kena boleh saka apa. Maka Abu Bakar selepas daripada cek dah dari Quran tak ada, cek dah masalah ni daripada hadis Nabi mu tak ada, dia panggil sahabat, mari hipon tanya masalah ni kepada sahabat semua. Siapa kata yang biasa dengar masalah ni daripada Nabi, haraplah dia beritahu kepada aku. Sehingga sahabat orang yang pertama bangun diri dan juga orang kata, aku biasa dengar daripada Nabi SAW beritahu kepada kami kata nenek yang dia akan dapat daripada saka si mati itu satu ning suan hok. Satu ning suan hok. Abu Bakar dengar selepas daripada tu, dia tak percaya lagi dan juga dia tak sanggup nak percaya lagi. Dia tanya sahabat yang lain kata, ada orang lain lagi yang dengar sama dengan lelaki ni dengar? Ada lagi? Sehingga sahabat yang kedua bangun diri dari, aku pun dengar sama dengan seperti dia dengar juga. Sahabat yang ketiga pun bangun diri kata, aku pun biasa dengar Nabi seperti mereka dengar tadi juga. Sehingga Abu Bakar ambil amal dengan hadis tu. Nantinya kata Abu Bakar tak ada jumpa dengan hadis ni, tak ada dengar hadis ni daripada Nabi. Tapi dia tanya, apabila tanya tak cukup dia nak ambil amal halu, dia cek dulu kata, kalau dah dengar sorang boleh jadi silap. Boleh jadi silap. Tetapi untuk nak cerak garanti kata benar dia dengar daripada Nabi, dia tanya daripada sahabat yang lain. Ini hikam yang berlaku pada zaman Abu Bakar Siddiq. Hikam yang berlaku zaman Umar ibn Khattab selepas daripada Abu Bakar mati, Umar pula. Umar duduk dalam rumah Abu Musa al-Asy'ari, pergi cari Umar goh itu wisalah. 3 kali minta izin wisalah, orang panggil tu wisalah, pergi rumah orang wisalah untuk minta izin dengan rumah orang 3 kali. Assalamualaikum, tak ada jawab. Assalamualaikum kali yang kedua tak jawab. Assalamualaikum kali yang ketiga tak jawab. Abu Musa paling klik. Umar ni dia rasa puasa pun ada orang mai panggil. Dia keluar dan juga dia tanya kata, ada sahabat mana yang pergi rumah aku tadi dan juga minta izin wisalah kepada aku 3 kali tadi dia. Sehingga sekali dia tahu kata seorang itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dia pergi cari Abu Musa al-Asy'ari. Dia tanya kata Abu Musa al-Asy'ari, Abu Sy'ari, apa megah pintu tak nantiku? Nanti ikut keluar 3 hari daripada pintu rumah dulu. Apa ada kelik? Boleh jadi masa tu Umar duk sibuk. Umar duk sibuk sehingga Abu Musa al-Asy'ari beritahu kepada Umar kata, aku biasa dengar daripada Nabi SAW kata, salah satu orang daripada kalangan kamu apabila pergi kepada satu rumah orang, haraplah dia minta izin 3 kali. Pergi depan rumah orang, depan pintu orang, wisalah seolah kata minta izin 3 kali. Kalau lah buka, haraplah masuk. Kalau dia tak buka, klik. Itu hadis yang diriwayat daripada Nabi SAW. Umar yang kata, aku tak biasa dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Aku bukan nak ayat kata mung ni dustahi Abu Musa al-Asy'ari, tapi aku boleh tidak nak minta bukti daripada mung kata mung dengar sungguh tidak daripada Nabi. Aku percaya
Kata mu ni orang yang tak dusta, tak bohong, tapi aku nak jaga kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadid. Kena jaga, pelihara akan hadis Nabi ni. Kalau silap sikit, neraka seperti kita yang tadi. Habis tu kena jaga. Abu Musa Asy'ari kata, aku dengar daripada Nabi dah kena bukti pula kepadamu, hai Umar. Sehingga sekali kita tanya kepada sahabat lain, jumpa bahawa seorang yang dengar daripada hadis ni daripada Nabi ni bukan Abu Musa Asy'ari seorang. Sahabat ramai lagi yang mereka dengar hadis ni bersama dengan Abu Musa Asy'ari, dan juga dia adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata dia nak pelihara, nak jaga akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan cukup sekadar tahu ni saja. Cek sahaja kata benar ke tak daripada Nabi, tak. Bahkan sahabat mana-mana yang dia selepas daripada Nabi mati dah ni, dia tak ada dengar hadis ni. Tapi ada orang sebut-sebut kata hadis ni orang yang dengar dengan secara depan Nabi SAW. Sungguh hari ni dia musafir hidup di Mesir dah. Kerana kita ayat tadi kata sahabat selepas daripada Nabi SAW mati, dia becek. Anas bin Malik hidup di negeri tu, sahabat ni hidup di negeri ni, Muaz bin Jabal ataupun sahabat yang lain becek untuk lagi menyebar akan ilmu yang mereka dapat daripada Nabi SAW. Tinggal Madinah berapa orang ya, di Mekah berapa orang, tapi kebanyakan musafir hidup ke sana untuk nak mengajar akan orang yang masuk Islam duduk sana. Tapi apabila mereka duduk di Madinah, mereka duduk dengar suara kata hadis ning fak kami biasa dengar daripada Nabi sebut gini. Dia rasa aku tak biasa dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Apabila dia tak biasa dengar hadis, dia pergi tanya kata hadis ni mumit mana. Aku tak biasa dengar, aku rasa nak ngapa kata, aku rasa nak riwayat hadis ni intik. Dia yang kata sebenarnya hadis ni orang yang ambil secara betul daripada Nabi itu adalah sahabat tua. Sekarang ni dia musafir selepas daripada Nabi mati, dia musafir hidup di Mesir. Maka dia musafir pergi pada Mesir tu, ambil keluar daripada Madinah pergi kepada Mesir. Seperti Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia dengar kerana dia budak. Semasa tu dia tak ada dengar daripada Nabi, maka dia tahu kata satu hadis yang sahabat tua tu biasa dengar daripada Nabi, yang namanya Abdullah bin Unais. Sekarang ni telah hijrah hidup di Mesir selepas daripada Nabi mati. Jabir sanggup nak keluar daripada Madinah, nak pergi dengar, nak pergi ambil hadis itu. Satu hadis je di Mesir daripada Abdullah bin Unais. Satu hadis. Untuk nak cerak kata hadis ni Abdullah bin Unais adalah orang yang dia ambil dengan secara direct daripada Nabi SAW. Jabir pergi. Itu dipanggilkan kata ar-rihlah fi talabil hadis. Ar-rihlah kandencang pesawang hadis. Musafir untuk cari hadis. Habis tu ulama dulu, as-salafus salih dulu, sahabat baik, anak murid sahabat baik, dia kata aku sanggup nak musafir bermalam-malam untuk nak dapat satu hadis saja daripada Nabi SAW. Tahu kata di sana ada hadis Nabi, tapi di sini tak boleh nak ambil, kena pergi musafir pergi ambil sana, naik kuda, naik unta mereka pergi kepada sana untuk ambil satu hadis. Seperti mana Jabir tadi gimik kepada Abdullah bin Unais Mesir, Madinah pergi kepada Mesir, lama mana sekarang ni, banyak kilo, ribu-ribu kilo juga. Tapi apabila mereka pergi sapa di sana, minta izin nak ambil hadis daripada Abdullah bin Unais, yang kata aku ni tahu khabar kata mu ni dengan hadis ni, hadis man satara musliman satarahullah, siapa yang tutup benda aib orang ni, Allah Taala akan tutup benda aib dia pada hari kiamat. Hadis ni gimik daripada Abdullah bin Unais. Aku dengar kata mu dengar daripada Nabi, boleh tak aku nak cek kata mu sungguh tak daripada Nabi, dan juga aku minta nak riwayat daripada mu. Sudah ambil hadis tu daripada Abdullah bin Unais di Mesir, kelik patah balik kelik Madinah untuk nak ngajar anak cucu di Madinah pula. Tak ada kata nak jalan kok piramid ke Mesir tu, tak ada. Klik. Tu sahabat dulu mereka musafir, dan juga tujuan musafir untuk cari hadis ni dua sebab. Satunya, dia dengar di sana ada hadis yang dia tak biasa dengar, dia pergi cari hadis yang tak biasa dengar. Yang kedua, dia dengar hadis ni tapi dia tak cerak kata hadis ni benar ke tak daripada Nabi. Dia musafir, kita tanya kata sungguh tak mendengar daripada Nabi, sungguh ke tak daripada Nabi, sungguh ke tak, sehingga dia nyata kata hadis itu benar daripada Nabi SAW. Dia patah balik ke Madinah, mari kepada kampung mereka. Itu adalah rihlah fi talabil hadis. Ulama hadis dan juga
ulama yang selepas daripada tu tulis belaka. Ada cara tulis, catat ilmu, bimbing takut hilang, dan juga ngapa, sehingga kitab hadis yang pertama sekali yang timur, iaitu kitab yang namanya Muwatta bagi Imam Malik, tok guru kepada Al-Imam Syafi'i, yang mana Imam Malik wanak dia pada tahun 93 ataupun 94 Hijrah, dan juga dia mati pada tahun 179 Hijrah. Kitab dia Muwatta, yang sekarang ni ada lagi anak cucu kita mengaji di tanah Arab dan juga di Madinah duk mengajar dalam Masjid Nabi. Imam Malik duduk dalam Masjid Nabi. Dia adalah ulama hadis yang mula-mula sekali tulis himpun hadis Nabi menjadi sebuah kitab. Yang siapa sekarang ni tabak kita boleh pegang, kita boleh belajar. Dan juga anak murid dia Al-Imam Syafi'i yang kata, tidak ada kitab mana di bawah langit ini yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah kitab Muwatta bagi Imam Malik, tok guru dia. Kerana Imam Syafi'i ni dia ngaji dengan tok guru dia Imam Malik, ngapa berapa malam, berapa hari ingat ribu-ribu hadis dalam kitab Muwatta. Kerana syarat Imam Malik nak ambil anak murid dia main ngaji dalam halaqah majlis ilmi, dia pilih. Bukan kata supaya kita hari ni pergi nak ngaji boleh, tak. Hari ni kita buka pergi nak main ngaji boleh pun ada juga yang tak semai ngaji. Tapi Imam Malik dia pilih pergi nak main ngaji, kena ingat dulu kita aku sebuah kitab. Imam Syafi'i tahu dah syarat ni dia ngapa. Ngapa sudah mari tengok budak Imam Malik tak selesai lagi, kadang budak. Teh dulu, buat teh tengok, oh ingat sungguh budak ni weh, masuk ngaji dengan dia. Tengok kitab itu, Imam Malik tulis kitab tu, dan juga dia kepada ulama 80 orang ulama Madinah untuk cek kitab dia ada salah mana kata weh. Cek. Sehingga sekali-sekali ulama Madinah yang kata okey dah kitab dia, sehingga kitab dia boleh guna sampai kepada kita sekarang ni. Selepas daripada Imam Malik, kitab Muwatta dia, iaitu kitab Musnad Imam Ahmad, anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada mana kitab hadis susah kerana dia tak ada mengaduh dengan hadis banyak sangat. Dia gaduh kepada fiqh lebih banyak daripada hadis. Tapi anak murid dia, tapi hadis dia adalah beberapa hadis, rata-rata hadis gitu lah. Tapi anak murid dia sanggup hipung kitab dia dan juga letakkan nama Musnad Imam Syafi'i. Tapi kitab yang hebat lagi Imam Malik, dan juga kitab yang hebat selepas daripada tu yang kitab ulama hadis pegang kata adalah kitab yang penting sekali, iaitu kitab Musnad Imam Ahmad, yang mana jumlah bilangan hadis yang berada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ni paling banyak sekali kalau banding dengan kitab hadis-hadis yang lain. Kalau hari ni ulama bilangan hadis tu, ada setengah ulama yang kata 40,000 hadis yang ada dalam kitab dia. Ada setengah ulama yang bilang kata 30,000 hadis, ada ulama kata 28,000 gitu mah. Tapi duduk di antara tu. Yang mana pada hari ni yang tabak kitab dia ni 50 jilid. Panjang sungguh kalau dalam rumah kita ni panjang. 50 jilid yang duduk dua dalam kedai surat di tanah Arab hari ni. Satu jilid itu, satu buah kitab tu 300 muka lebih. Kalau kita cuba tengok kata 50 jilid, 50 buah. Satu buah itu sebanyak 300 muka tu, banyak mana? Itu kitab Musnad Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad ni dia wanak pada tahun 198 Hijrah, dan juga dia mati pada tahun 241 Hijrah. Dan juga selepas daripada tu baru mari kitab Sahih Bukhari, yang kitab sahih sekali selepas daripada Al-Quran. Betul lah Imam Syafi'i yang kata kitab tu guru dia Muwatta sahih sekali, kerana masa tu Bukhari Muslim tak wanak lagi. Kerana Bukhari Muslim tak wanak lagi, kerana Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari wanak pada tahun 198 Hijrah. Semasa tu Imam Malik mati dah. Imam Malik 179, Imam Bukhari 198, mati pada tahun 256. Dan juga anak murid Imam Bukhari Al-Imam Muslim wanak pada tahun 204, tahun yang sama Imam Syafi'i mati, dan juga dia mati pada tahun 261. Dua-dua orang ni mari kitab Sahih Bukhari, dan juga seterusnya kitab anak murid dia Sahih Muslim. Dua-dua ni adalah kitab yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran. Selepas daripada tu kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, Darqutni, sehingga seterusnya kitab yang ada untuk kita boleh belajar, kita boleh pergi, boleh jual dalam nak hari ni, ada jual dalam nak hari ni, boleh beli. Anak-anak cucu kita yang ngaji tanah Arab boleh beli. Itu kitab-kitab hadis yang mulanya catat tulis semasa Nabi SAW. Sahabat tulis, anak murid sahabat pun ambil daripada tubuh dia, tulis pula. Anak murid tabi'in ambil tulis-tulis sehingga sampai kepada zaman kita sekarang ni. Dan juga mereka itu akan dapat
kelebihan yang banyak, pahala yang banyak daripada Allah Ta'ala dengan sebab mereka sebar akan hadis Nabi SAW. Dan juga nama seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Fa'ning ni, kita rasanya umat Islam akan sebut nama mereka sampai kepada hari kiamat. Dan juga ingatlah bahawasa semua itu mereka sangat kasih kepada Nabi. Usaha nanti kita akan mulai pada minggu depan, kita akan kecek sore-sore Imam Malik, bagaimana dia hidup dia, balas mana Imam Ahmad, balas mana hidup dia, dan juga Imam Bukhari seterusnya, balas mana fak dia ni gurban hidup mereka sepenuh hidup, tak ada dak senang-senang dak. Musafir sepanjang hidup dia duk cari hadis, musing kat tu, musing kat ni, musing kat tu, musing kat ni, sehingga boleh fipung hadis Nabi SAW sampai kepada kita sekalian ni. Itulah kita pada hari ni untuk kita kenal sejarah akan hadis Nabi SAW, mulai daripada Nabi, semasa Nabi, dan juga sampai kepada zaman imam-imam yang hebat mereka, dan juga sampai kepada zaman kita sekalian ni. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi